Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pelajaran Tauhid tahun 6. Untuk pelajaran hari ini, ianya berkaitan dengan pengertian sam'iyat. Pernahkah kamu dengar perkataan sam'iyat? Bila agaknya kamu dengar? Rasa-rasa macam pernah dengar. Ya. Tapi tahukah apakah pengertian sam'iyat? Kita nak belajar berkaitan dengan pengertian sam'iyat. Ni seorang pelajar serai. Ini ayahnya pula. Anaknya tanya, "Ayah, apakah yang dimaksudkan dengan sam'iyat?" Kemudian ayahnya menjawab, "Sam'iyat ialah perkara gaib yang hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah." Ini merupakan isi penting ya untuk pelajaran hari ini. Erti sam'iyat. Okey, Ustazah baca, kamu ikut. Sam'iyat ialah perkara gaib yang hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Ni merupakan erti sam'iyat. Okey, cuba ulang. Balik semula baca. 1, 2, 3. Okey, jadi berkaitan dengan perkara sam'iyat ialah perkara gaib. Perkara gaib tu perkara yang tak nampak, benda yang tak nampak. Tetapi kita akan pelajari semasa pelajaran Tauhid Darjah 6 ni. Gaib hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tahu berkaitan dengan perkara sam'iyat melalui ayat Al-Quran. Al-Quran yang beritahu ada dalam Al-Quran. Kemudian dan As-Sunnah. As-Sunnah ni apa? As-Sunnah ni berkaitan dengan Nabi Muhammad. Apa jua yang Nabi Muhammad kata, apa jua yang Nabi Muhammad buat, ianya merupakan sunnah. Kalau kita buat macam apa yang Nabi Muhammad buat, sentiasa mendapat pahala. Dalam Al-Quran, dia menerangkan secara umum di dalam sesuatu perkara. Manakala As-Sunnah pula ataupun Nabi Muhammad, dia menerangkan secara detail dalam perkara sam'iyat. Ni wajib hafal. Anak-anak wajib hafal, jangan tunggu ibu ayah suruh. Tetapi ni Ustazah dah suruh ya, hafalkan. Hafalkan betul-betul erti sam'iyat. Kemudian barulah ibu ataupun ayah akan semak hafalan kamu berkaitan dengan pengertian sam'iyat. Kamu tahun 6 akan menghadapi peperiksaan PSRA dan UPSR. Ini merupakan subjek PSRA. Ini merupakan soalan yang selalu keluar. Apakah pengertian sam'iyat? Ya, sebab tu saya wajibkan kamu hafal. Okey, cuba tengok berikutnya. Ni perbualan antara ibu. Ni ibu, anak perempuan, anak lelaki dan anak lelaki yang bongsu. Jadi dalam perbualan ni, ibu bersama 3 orang anak berbual. Kamu tengok yang nombor 1. Nombor 1 maknanya dia memulakan perbualan. Abang ni tanya, bagaimanakah jika seseorang itu tidak beriman dengannya? Tidak beriman dengan perkara sam'iyat? Macam mana kalau seseorang tu tak percaya dengan perkara sam'iyat? Lepas tu ibunya jawab. Ni nombor 2. Tengok nombor 2. Orang yang tidak beriman dengannya, nya tu maknanya sam'iyat, hukumnya adalah kafir.
Jadi wajib hukumnya untuk seseorang itu percaya dengan yakin bahawa sam'iyat tu ada. Ya, hukumnya adalah wajib. Yang tidak beriman, ianya kafir. Tengok perbualan, tengok nombor 3 ni. Adik ni pula tanya. Bolehkah ibu terangkan contohnya? Dia nak tahu contohnya. Kemudian, ni nombor 4. Dia kata, antaranya ialah pahala, dosa, alam kubur, mahsyar, syurga, neraka, malaikat, jin, mizan, sirat dan lain-lain lagi. Jadinya, adakah kamu nampak pahala? Pahala tu apa? Nampak ke bendanya? Nampak ke dosa? Nampak ke alam kubur? Nampak ke mahsyar, syurga, neraka, malaikat, jin, mizan, sirat dan sebagainya? Jadi kita tak nampak benda tu. Tetapi kita wajib yakin bahawanya ada benda-benda tersebut. Ya, ini merupakan contoh-contoh berkaitan dengan sam'iyat. Jadi ini dalam ni ada dalam buku teks, ya, boleh rujuk buku teks muka surat yang awal. Jadinya begitu juga dengan pengertian sam'iyat ada dalam buku teks. Ini saya ambil daripada buku teks. Kemudian dalam buku surat ini yang penting adalah hukum tidak beriman adalah kafir. Ni penting, pertama. Kemudian yang kedua, yang ni contohnya juga penting. Okey, cuba tengok. Kakak ni dah cakap. Kalau begitu ibu, sam'iyat tidak boleh ditanggapi melalui panca indera dan tidak tercapai oleh akal kita semata-mata. Sebaliknya, kita wajib mempercayai perkara sam'iyat tersebut. Okey? Inilah kekuasaan Allah. Jadi, apa yang kita pelajari wajib dihafal kemudian amalkan. Jangan lupa ianya wajib diyakini. Pelajaran tauhid ni ianya berkaitan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tengok berikutnya. Dalil sam'iyat. Dalil sam'iyat kat sini ianya merupakan ayat Al-Quran. Kalau firman Allah ni merupakan ayat Al-Quran, ada di dalam Al-Quran. Dalil bagi sam'iyat iaitu allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ni terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Apa makna Baqarah? Baqarah maknanya lembu betina. Kemudian tengok maksudnya. Sebelum maksud, Ustazah nak kamu baca. Okey. Ustazah tunjuk, kamu baca. 1, 2, 3. Kemudian tengok maksudnya, iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara gaib dan mendirikan, yakni mengerjakan solat serta membelanjakan, yakni mendermakan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ini merupakan pengertian bagi ayat Al-Quran tersebut. Okey, ini merupakan isi penting juga selain daripada erti, contoh, hukum dan dalil ini merupakan perkara penting di dalam perkara sam'iyat. Selalu juga muncul di dalam soalan PSRA. Ini juga wajib hafal, ya. Kamu hafal, ibu ataupun ayah tasmi'. Okey. Sekarang ni amalkan. Ini juga ada dalam buku teks, ya. Dalam buku teks tersebut dia mengatakan sentiasa beristighfar untuk memohon keampunan Allah. Macam mana lafaz istighfar? Astaghfirullahalazim
Wahai Allah, ampunilah dosaku. Jadi nak kena selalu lafazkan, selalu sebut dalam hati. Wahai Allah, ampunilah dosaku. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amalkan kat mana juga kamu berada. Jangan pula kamu dalam tandas, amalkan. Selain daripada tandas. Jadi amalkan istighfar. Okey anak-anak. Ada dua muka surat soalan yang kamu perlu jawab. Soalan tersebut ada dalam buku latihan ataupun buku kerja, ada dalam buku kerja Tauhid. Jadi, buku surat 1 dan buku surat 2 kamu kena buat. Okey. Perkara-perkara sam'iat. Tandakan right pada jawapan yang betul. Perkara ghaib yang hanya boleh didengar dan diketahui melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Berikut adalah pengertian apa? Right salah satu daripadanya. Kiamat, dosa, pahala, sam'iat. Kemudian tengok yang kedua. Sam'iat tidak boleh ditanggapi melalui apa? Panca indera dan tidak tercapai oleh akal semata-mata. Mana panca indera? Right. Yang ketiga, apakah hukum orang yang tidak beriman dengan sam'iat? Apa hukumnya? Tidak beriman. Kafir. Orang yang mati dalam keadaan kafir, sesungguhnya Allah janjikan neraka tempatnya. Keempat, antara berikut adalah perkara sam'iat kecuali syurga, neraka, rumah malaikat. Yang mana satu? Rumah. Okey anak-anak, cuba tengok latihan yang kedua. Latihan kedua juga ada di dalam buku kerja. Jadi kamu buat dalam buku kerja ya. Pertama, apakah pengertian sam'iat? Sam'iat ialah perkara ghaib. Lagi apa? Buat semua. Yang kedua, nyatakan hukum orang yang tidak beriman kepada sam'iat. Hukumnya apa? Tak beriman, kafir. Yang ketiga, setiap Muslim wajib mempercayai perkara sam'iat. Tuliskan 5 perkara sam'iat. Tulis satu-satu. Pahala, dosa, syurga, neraka, alam kubur dan sebagainya. Ataupun terbalik-terbalik pun boleh. Yang penting yang telah kamu pelajari tadi. Okeylah anak-anak, itu merupakan tugasan untuk hari ini. Wajib buat hari ini. Kemudian post pada saya ya. Post melalui WhatsApp. Okey. Sekian sahaja. Jumpa lagi lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.